pendapat saya, pada tahun 2050, populasi manusia akan terus meningkat dan keperluan kepada bekalan makanan itu sangat-sangat diperlukan. Maka seluruh masyarakat di dalam negara perlu bersama-sama mengembeling untuk memastikan bekalan itu mencukupi. Bermula daripada tahun 2013, saya lebih di dalam fasa untuk mencubalah. Saya melihat hobi ini boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sampingan lah. Saya memilih udang kara kerana saya melihat potensi yang agak besar. Pada ketika itu tidak ada lagi usahawan-usahawan yang mengusahakan peternakan udang kara di Malaysia lah. Harganya pada ketika itu sekitar RM120 sekilogram bagi yang livestock. Harga itu saya melihat sangat-sangat menarik dan memberi keuntungan kepada saya lah. Pada tahun 2015, saya meletakkan jawatan sebagai penjawat awam untuk memberi tumpuan sepenuhnya lah projek peternakan udang kara. Saya buat di Ampang, di halaman rumah ibu saya pada ketika itu, hanya sekitar 8 tangki. Masa saya decide untuk meletakkan jawatan, saya berbincang dulu dengan isteri saya, ibu dan juga ayah saya. Mereka bersetuju untuk saya berhenti kerana saya merasakan kita mengusahakan sesuatu perniagaan itu akan memberi potensi yang lebih besar kepada diri kita sendiri. Circle saya pada ketika itu, ada yang kata saya mengambil tindakan terlalu drastik. Saya merasakan itu semua adalah inspirasi. Di Hub Pertukar, kita membangunkan sistem peternakan kita ini berasaskan kepada recirculating aquaculture system. Pada tahun 2020, kita telah dilanda musibah banjir. Tanah yang kita bangunkan ini tidak pernah menghadapi banjir sepanjang tempoh 70 tahun umur ayah saya. Alhamdulillah, berkat sokongan isteri dan juga kedua ibu bapa saya yang sentiasa mendoakan saya berada di sini hari ini dan saya rasa itu adalah kejayaan yang sangat manis untuk diri saya lah. Saya sangat yakin pertanian itu sendiri adalah perniagaan. Baik, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Edisi Darah Muda malam ini anda bersama saya Diah Muhammad Jaiz dan sebentar tadi anda telah menyaksikan satu VT berkenaan dengan agropreneur dan malam ini kita akan membincangkan tajuk iaitu Bangga Jadi Agropreneur. Baik, sebelum kita mengulas langkah lebih jauh, mungkin saya boleh jelaskan sedikit berkenaan dengan program Agropreneur Muda ini yang mana ia merupakan diwujudkan di bawah pelaksanaan rancangan Malaysia ke-11 ataupun RMK-11 dan ia adalah inisiatif kementerian terhadap golongan muda yang berumur di antara 18 hingga 40 tahun dengan tujuan utama program ini diwujudkan adalah bagi membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang sektor agro makanan yang merangkumi kesemua bidang di sepanjang rantaian nilai seperti tanaman, ternakan dan perikanan serta industri makanan termasuk pemasaran, penyediaan, perkhidmatan sokongan dan input pertanian serta agro pelancongan. Baik, jika di awal tadi mungkin ada dah terinspirasi sedikit dengan video yang kami paparkan, mungkin tertanya-tanya juga siapakah yang bercakap di dalam video itu tadi, mungkin nak dengar juga cerita dia. Maka dengan itu kami bawakan tetamu yang sebentar tadi dalam video, kini secara langsung di studio kita bersama dengan Suhaidi Syuib yang merupakan seorang agropreneur yang juga pengurus pembangunan perniagaan S Maju Agro Venture. So, apa khabar Cik Suhaidi? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih dia menjemput saya ke sini hari ini. Saya difahamkan sebelum ini Cik Suhaidi juga ada pekerjaan lain, itu bekerja di sektor awam tetapi berubah kepada menjadi seorang agropreneur. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang dan bagaimana titik mulanya untuk menceburkan diri dalam bidang ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Suhaidi bin Syuib, berumur 37 tahun, berasal daripada Kuala Lumpur tapi membesar di Ampang, Selangor, di kawasan bandar dan telah mengusahakan ternakan udang kara lah hampir 9 tahun daripada tahun 2013. Dan saya saya merupakan bekas penjawat awam di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada ketika itu. Kenapa saya berhenti? Banyak faktornya dan antaranya adalah
kita tidak boleh menafikan potensi bagi sektor pertanian. Memang kita melihat dengan keadaan sekarang apa yang berlaku itu memang betul terjadi seperti yang saya jangkakan pada ketika tahun 2013 bahawa sektor pertanian ini akan memberi impak yang sangat besar kepada seluruh masyarakat di dunia lah. Memang saya berhenti memandangkan, saya melihat kepada potensi serta minat sebenarnya. Saya ni memang daripada kecil dah biasa, dah sinonim dengan aquaculture, ikan hiasan, ikan koi ni semua. Saya daripada kecil selalu kena bully dengan mak saya, suruh kemas akuarium dan sebagainya. So that's why saya cakap benda ni dah biasa kepada saya lah. Dan alhamdulillah bila saya mempunyai sedikit berlatar belakang dalam pendidikan pengurusan perniagaan, saya menganalisa sektor pertanian itu memang akan trigger pada tempoh 10 ke 15 tahun, dan betul 10 tahun yang berada sekarang kini kita melihat kepada isu yang lebih besar, iaitu berkaitan dengan food security lah. Jadi kiranya dia bukanlah kita macam jump into a totally different punya field, tapi 9 tahun itu juga bukan satu jangka masa yang agak pendek. Jadi pastinya di awal permulaan menceburkan diri dalam bidang ini mesti ada kepayahan yang dialami. Jadi mungkin ketika itu apa antara cabaran terbesar yang terpaksa dihadapi? Kalau tanya saya sepanjang tempoh 9 tahun, yang paling sukar sebenarnya adalah di mana bila kita ingin mengubah landscape. Mengubah landscape aktiviti perniagaan kita ataupun aktiviti projek. Pada dasarnya mungkin saya memilih untuk melaksanakan projek bersandarkan kepada projek, tetapi bila saya melihat kepada peluang yang lebih besar yang ada dalam sektor ini, saya merubah kepada keusahawanan tani atau agropreneur itu tadi. Dan agropreneur itu merupakan satu istilah yang sangat besar sebenarnya. Dia meliputi dua perkara yang begitu besar, iaitu pertanian dan juga perniagaan. Bagaimana kita nak combine, dan itulah perkara yang sebenarnya susah, tapi akhirnya memberi kemanisan. Sebab bila kita dah ke arah menjadi seorang agropreneur, kita dah semakin automation tu sendiri berlaku kepada projek kita, di mana kita dah ada pasukan dalam tim S Maju itu sendiri. Jadi kita rasa benda tu walaupun susah, memang susah untuk merubah daripada menjadi seorang petani konvensional, maaf saya katakan, tapi untuk menjadi usahawan tani atau agropreneur itu tadi memang sangat-sangat susah. Kita nak ambil seorang pekerja, kita takut boleh bayar ke tidak. Perkara-perkara inilah yang membelenggu saya pada ketika itu, dan saya nampak memang betul ramai lagi petani-petani yang di luar sana yang tidak jump to agropreneur. Maksud sebenar agropreneur itu tadi memang susah dan akan ketinggalan lah secara dasarnya. Dan saya kira juga kerajaan kita melihat agropreneur ini adalah sesuatu yang boleh dibangunkan lagi. Jadi berdasarkan juga kepada rancangan daripada kerajaan melalui rancangan Malaysia ke-11 ini dengan mewujudkan program agropreneur muda ini, bagaimana ia dapat membantu mungkin juga Suhaidi sendiri dan juga yang lainnya? Okay. Saya bermula tahun 2013. Bantuan pertama yang saya perolehi semasa saya jump tu dalam this industry adalah Grant Agropreneur Muda yang diperkenalkan oleh pihak Unit Agropreneur Muda Kementerian Pertanian. So memang bantuannya RM30,000, tidak banyak, tetapi sokongan selepas itu yang kita akan lihat akan memberi impak, akan mendidik, membimbing serta memberi impak yang lebih besar dalam konteks keusahawanan itu tadi. Jadi memang saya tak nafikan memang ramai di antara penerima grant ini yang berjaya. Saya boleh kongsikan kekanda saya daripada PPK Hulu Langat, Saudara Hashim Kamisan, sekarang dah bergelar jutawan. Sahabat saya daripada daripada industri nenas, Izwadi pun dah jadi jutawan. Ramana daripada Kedah pun sama juga dah jadi jutawan. Tapi mereka bermula daripada Grant Agropreneur Muda. Memang kita akan nampak program yang ditawarkan oleh grant daripada program Agropreneur Muda ini memang sangat baiklah. Dan walaupun nilainya kecil, tapi itu adalah kita kata batu loncatan kepada kita akan dibimbing dalam konteks keusahawanan pertanian itu tadi yang sangat different. Walaupun dalam konteks perniagaan, tapi different lah, sebab kerana dalam sektor pertanian itu selok beloknya sedikit berbeza berbanding dengan bisnes-bisnes yang lain di luar sana. Kita ambil contoh juga apa yang dilakukan oleh pihak Agropreneur Muda. Mereka mengeluarkan satu buku inspirasi agropreneur muda, di mana dalam itu disenaraikan 197 usahawan-usahawan yang dilahirkan daripada Grant Agropreneur Muda. Buku ini menjadi inspirasi kepada anak muda di luar sana. Sebab kalau kita melihat kepada perniagaan-perniagaan lain, kita boleh melihat kekayaan, aset dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat kepada petani, adakah kita nak menunjukkan lembu yang kita ada, sawah yang kita ada. Jadi buku ini tadi sedikit sebanyak memberi inspirasi kepada anak muda di luar sana, sebab kita nak mengubah landscape.
bagaimana kita nak menarik anak muda untuk mendekati sektor pertanian. Biasanya numbers lah, bila melihat kepada penghasilan sahabat saya Izwadi 1.8 juta, Ramana 3 juta, Hashim Kamisan 3 juta penghasilan setahun, numbers ni akan mempengaruhi dan akan memberikan impak kepada anak muda untuk mendekati sektor pertanian. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada unit agropreneur muda kerana begitu bagus. Dan saya balik kepada grant yang ditawarkan begitu mudah. Saya tak pernah melihat kepada grant bantuan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan semudah ABC. 18 tahun 40, warga negara Malaysia boleh membaca, menulis dan mengira. For sure lah kita boleh buat benda tu semua. So sangat mudah. Jadi dekatilah unit agropreneur muda bagi anak-anak muda di luar sana untuk yang mana berminat untuk mencubakan diri untuk mohon grant agropreneur muda ini tadi. Dengan adanya grant ini sebagai batu loncatan untuk mengembangkan lagi perniagaan, pastinya dia akan memberikan satu kiranya kelegaan kepada pengusaha untuk mungkin di masa depan mereka untuk bisnes mereka ini. Tetapi tanpa kita jangka juga banyak benda yang berlaku di dunia. Seperti yang baru kebelakangan ini dengan pandemik COVID-19. Jadi ketika itu kita lihat bagaimana dunia ini ibarat terhenti seketika. Jadi bagaimana dengan perusahaan Encik masa itu? Adakah memang tergendala secara total dan bagaimana bangkit daripada keadaan tersebut? Kalau kita katakan memang sektor pertanian antara sektor yang terselamat daripada kesan COVID-19 saya, tetapi selamat itu tidaklah secara total. Ada beberapa industri-industri di bawah sektor itu juga terkesan. Sebagai contohnya kita di industri ternakan udang kara yang berada dalam kategori high value product, yang mana marketnya tertumpu kepada eksklusif restoran, orang-orang pelancong dan sebagainya, memang sangat-sangat terkesan lah. Tapi apa yang kita lakukan adalah dengan ilmu perniagaan yang ada melalui sokongan dan juga bantuan nasihat daripada agensi-agensi di bawah MAFI, kita melihat perubahan itu perlu dilakukan. Apa yang saya antara perkara yang saya buat semasa pandemik temporary, saya DM direct Tan Sri Tony Fernandez. Apa yang saya perlu buat untuk melaksanakan perkara untuk menghadapi COVID ini, sama nasihatnya apa yang dinasihat daripada agensi-agensi di kementerian, iaitu ubah landscape. Kalau kita kena analisa apa masalah dan apa halangan yang kita hadapi itu, dan halangan ini sebenarnya boleh diubah, laluan itu boleh diubah, dan itulah maksudnya mengubah landscape daripada. Dan saya sangat yakin kalau sebagai petani konvensional agak sukar untuk mengubah landscape kerana tumpuan mereka kepada pengkhususan production yang mereka hasilkan. Tapi bila kita mempunyai pengoperasian yang bersandarkan kepada perniagaan itu tadi, dia akan adanya ruang yang lebih terbuka, lebih besar, kita ada pasukan yang baik dan mereka akan memberi idea dan juga nasihat tambahan, maka dia akan lebih mudah bila kita ada kerja berpasukan ni tadilah. Jadi maksudnya bila wujudnya satu masalah itu, kita kena mengenal pasti dulu masalah itu, dan kita cuba untuk mengubah landscape agar dia seiring dan kita boleh bergerak meskipun sedang dilanda masalah. Dan kalau kita melihat kepada video di awal tadi, difahamkan juga kawasan tempat perniagaan Swaidi juga pernah dilanda banjir dan tidak pernah banjir selama 70 tahun usia ayah Swaidi sendiri. Jadi ketika itu pula bagaimana dengan bencana alam seperti itu? Memang agak sukar untuk kita berhadapan dengan situasi itu kerana apa yang kita nampak perkara banjir ini memang tidak pernah saya jangkalah di kawasan tersebut. Tetapi sama juga saya menganalisa terlebih dahulu keadaan situasi, bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah tersebut, dan kita juga faham keadaan bencana alam itu kita tidak boleh semudah ABC untuk kita selesaikan. Tapi kita go kepada satu peringkat yang mana adanya dasar-dasar yang kerajaan perkenalkan, sebagai contohnya menggunakan MyGap. MyGap ni adalah satu dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk kita mengawal keselamatan dan berkaitan dengan ternakan. Jadi bila kita implement MyGap ni, kita nampak benda tu boleh membantulah dari segi mengurangkan kerugian, di mana ternakan kita tidak terlepas daripada kawasan ternakan dan sebagainya. So itu juga salah satu cara membantu. Yang penting kita menganalisa lah. Bila kita dah menganalisa perkara tersebut, baru kita nampak. Kalau tanya saya, memang kita analisa, kemudian kita bincang balik dengan pasukan kita. Apa yang kita cuba lakukan adalah kita baiki balik. Baiki balik kelemahan-kelemahan yang berlaku. Sebab banjir itu memang satu perkara yang di luar jangka lah. Kalau tanya pihak kementerian pun, mereka pun akan memaklumkan perkara yang sama, ya, sebab memang di luar jangka. Kita tidak menjangkakan perkara itu. Tapi yang penting sebagai seorang usahawan, definition usahawan itu sendiri adalah problem solver. Kalau kita tidak boleh menyelesaikan masalah kita, macam mana kita nak membantu masyarakat lain di luar sana untuk sebagai definition asas kepada keusahawanan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. So ada jalan, insya-Allah. Cumanya caranya dia tidak akan samalah dasarnya, berbeza-beza ikut masalah dan situasi. Jadi kalau
definisi asasnya adalah problem solver, dan kebelakangan ini juga di Malaysia kita lihat bagaimana dengan isu seperti contoh bekalan ayam dengan juga harga ayam, demand and supply. Jadi sekiranya ini berlaku kepada, kita mengambil contoh perniagaan yang dijalankan oleh Suhaidi, ketika itu apa yang perlu dilakukan jika berlakunya keadaan seperti itu, yang mana kekurangan bekalan dan harga juga semakin meningkat? Kita kena melihatlah secara dasarnya sesuatu masalah itu wujud pasti ada perkara pokoknya. Okay. Jadi kalau kita menganalisa lah berkenaan dengan isu bekalan ayam dan juga kenaikan harga ayam ni, perkara pokoknya adalah raw material. Bila raw material itu sendiri mahal kerana perlu diimport daripada negara yang bukan tradisi, biasanya Ukraine dan juga Rusia. Tapi bila kita berubah dia jadi mahal. So benda ni juga perkara pokoknya kita dah kenal pasti. Jadi di peringkat kami juga perlu mengenal pasti kenapa pelet makanan kami mahal sebagai contohnya. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita menganalisa apakah option yang ada. Dan apa yang kita lakukan di S Maju Agroventure, kita telah mengeluarkan pelet sendiri pun. Kita menjalankan kerjasama dengan pihak Universiti Futera Malaysia, kita keluarkan pelet kita sendiri. Dan terbaru kita juga bakal menjalankan kajian bersama dengan pihak Universiti Malaysia Terengganu yang akan menggunakan raw daripada Malaysia sendiri. Jadi dia akan lebih murah. Dan itu semua adalah teknik dalam perniagaan sebenarnya. Teknik dia lah. Yeah. Dan kalau bercakap dengan perniagaan seperti mana tadi yang Suhaidi sendiri sebutkan, ada lagi ramai lagi yang tak nak berubah daripada konvensional kepada yang apa yang ada sekarang ini. Dan kita tahu juga dengan seiring perjalanan zaman ini akan ada banyak research and development, akan ada banyak perubahan dari segi teknologi dan mungkin juga dari segi approach dalam perniagaan itu. Jadi untuk pihak S Maju Agroventure sendiri, bagaimana nak beradaptasi dengan perubahan seiring zaman? Dia sebenarnya di S Maju, kalau melihatkan kepada saya sendiri, kita sebagai pengurus pembangunan perniagaan dan itulah yang membezakan saya dengan mungkin pemain-pemain industri yang lain. Kita membangunkan prinsip perniagaan kita memang memegang kepada falsafah perniagaan. So apa yang kita buat, kita memang sentiasa menganalisa perkara-perkara yang berlaku, dan perkara ini saya lakukan bukan di awal bukannya semasa saya dah berjaya. Di awal tempoh hari pun, bila mana kita membangunkan S Maju, kita melihatkan permasalahan yang berlaku pada saya ketika itu. Kami di bandar memang menghadapi masalah pemilikan tanah. Jadi apa yang kita lakukan, kita inovasi sesuatu produk. Dan pada ketika tahun 2013, secara dasarnya kerajaan masih lagi ke arah dasar inovasi negara pada ketika itu. Dan apa yang kita lakukan, kita inovasi produk seiring dengan apa yang kerajaan mahukan pada masa itu kan. Jadi produk yang kita bangunkan meninggi seperti kondo, jadi space kita berkurangan. Dan sama juga dengan dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan melalui kementerian sekarang, dasar agro makanan negara 2.0. Salah satu dasar yang penekanannya adalah berkenaan dengan smart farming. Smart farming diperkenalkan oleh pihak kerajaan tahun 2021 kalau tak salah saya. Tapi kita sendiri di S Maju, kita dah melaksanakan smart farming pada tahun 2019 lagi. Di mana pada tahun 2017, 2018 melalui pembentangan bajet tahunan kerajaan, kita dah boleh membaca di mana ke arahnya tuju pertanian, ekonomi, sektor-sektor yang berkaitan, yang mempunyai kepentingan kepada negara. Kita dah boleh nampak dah MDEC dah mula memperkenalkan bantuan-bantuan ke arah penggunaan teknologi. So perkara ini sebenarnya memang sangat penting. Bila mana kalau kita duduk diam saja, tidak bergerak, memang susah. Kalau tanya saya macam mana untuk beradaptasi, you need to learn bagaimana menganalisa ekonomi, pergerakan ekonomi, menganalisa perkembangan sektor-sektor yang terlibat, yang mempunyai kaitan dengan sektor pertanian. Memang sangat penting. Dan inilah kenapa saya katakan keusahawanan tani atau agropreneur itu berubah dan totally different dengan keadaan petani konvensional. Saya tak katakan petani konvensional takkan berjaya. Ramai lagi juga sahabat-sahabat saya yang kekal kepada petani konvensional, mereka boleh menghasilkan ratusan ribu pun setiap tahun. Itu bukan isunya. Tapi isunya adalah bila kita menjadi usahawan tani, kita menghasilkan peluang pekerjaan, kita membayar cukai. Dan inilah apa yang kerajaan perlukan, sokongan daripada masyarakat, daripada rakyatnya untuk membantu dalam konteks peluang pekerjaan, dalam konteks cukai itu tadi kan. So itulah sebenarnya agropreneur. Bermaksud rakyat itu sendiri juga perlu peka dengan keadaan sekeliling dan cuba untuk mencari peluang terhadap apa sahaja yang berlaku. Dan sepanjang 9 tahun dalam perniagaan ini, bukan sahaja mampu untuk mengembangkan perniagaan ke tempat yang lebih besar dengan pendapatan mungkin yang lebih banyak, difahamkan juga pernah memenangi beberapa anugerah seperti Agropreneur Terbaik Selangor 2018 dan Anugerah Agropreneur Muda Sempena HPPNK 2021. Jadi
dalam masa 10 tahun ke hadapan, apakah mungkin perancangan daripada Esmaju juga dan bagaimana nak memberikan inspirasi kepada orang di luar sana agar memberanikan diri, menceburkan diri keluar daripada zon selesa, mencuba sesuatu yang baru? Itulah memang hasrat saya. Kalau dia tanya saya dalam tempoh 10 tahun, bahasa paling mudah saya nak pencen sebenarnya. Saya nak pencen, saya nak duduk rumah, tetapi perniagaan saya masih berjalan. Kalau mampu, saya mungkin nak pergi sampai ke tahap IPO, tapi mungkin mengambil masa yang agak panjang lah. Tapi 10 tahun tu saya nampak satu sasaran yang mungkin boleh dicapai. Dan saya sangat pasti bila saya berpencen besok, saya bukan pencen duduk di rumah lah sebenarnya. Saya nak membantu. Sudah tiba masanya untuk saya pula menjadi Azizan Osman, untuk membantu anak-anak muda di luar sana untuk mendekati sektor pertanian, kerana sektor pertanian adalah sumber kekayaan baru sebenarnya. Food security, our food, our future. Ini semua mesej yang sangat jelas yang kerajaan telah sampaikan kepada rakyat. Grablah peluang yang ada, potensinya sangat besar. Cumanya carilah orang-orang yang berpengalaman dalam industri, apa-apa pun industri, agar you all boleh nampak direction. Kami yang telah menternak, yang berpengalaman sebagai pemain industri, kita tak boleh ajar A, B, C, D, tapi kita boleh ajar direction A sampai Z. Dan ke mana liku-likunya itu bergantung kepada situasi, masa dan keadaan. Saya juga pernah belajar dengan sifu-sifu sebelum saya, dan mereka tidak pernah pun mengajar saya pasal situasi COVID, situasi banjir. Jadi benda itu ianya bukannya menjadi satu bentuk ajaran you kena ikut A sampai Z. Maksudnya ada ajaran yang fleksibel, ajaran yang kita berdepan dengan masalah yang berlaku. Baik, sepanjang kita bercerita berkenaan dengan agripreneur muda juga, di ketika ini negara kita sedang berlangsungnya MAHA 2022 sehingga 14 Ogos depan. Jadi penglibatan Esmaju dalam MAHA 2022 ni? Alhamdulillah, kita di Esmaju kita merupakan ikon pertanian Selangor, ikon agro Selangor, maafkan saya, yang mana ianya memberi ruang kepada kita untuk memamerkanlah kita punya projek, teknologi dan sebagainya. Dan apa yang kita ada, kita berada di Pavilion Laman Negeri, Pavilion Selangor, yang mana kita membawakan dua teknologi terkini, iaitu satu smart farming kepada aquaculture, dan yang kedua adalah smart farming kepada agriculture, yang mana kedua-duanya menjadi trend terkini kepada masyarakat di luar sana, especially kepada petani, kerana petani muda ni mereka ingin melihatkan satu perubahan lah dalam landscape pertanian mereka. Macam saya cakap, petani masyarakat kita di luar sana, belia di luar sana, mereka tidak perlukan kerbau untuk membajak, mereka perlukan jentera. Jadi gambaran-gambaran seperti ini perlu disampaikan kepada anak muda agar kita boleh memberi inspirasi kepada mereka. Jadi boleh datanglah ke tapak pameran kita di Laman Negeri Pavilion Selangor sekiranya ingin melihatlah teknologi yang saya maklumkan tadi. Dan itu akan sangat mudah sebab kita boleh through smartphone sahaja, asalkan ada internet yang kita panggil IoT, Internet of Things, kita boleh tengok data-data. Kerana kalau macam dia pun sendiri tak tahu, kalau kata suruh bercucuk tanam mungkin tak tahu, tapi melalui mesin parameter ini you all dah tahu dah, okey, you berada dalam benchmark yang di bawah atau di atas. Kalau di bawah tu you kena repair, kalau di atas you boleh maintain. So maknanya sebagai contohnya EC, kita nak bagi pembajaan kepada pokok, you dah boleh tengok daripada phone, kalau okey you tak perlu buat apa-apa. Jadi memudahkan, dan inilah kita nakkan anak muda dekati. You akan nampak satu landscape yang berbeza di antara petani dulu dan sekarang. Pertanian dah berubah, insya-Allah. Saya nampak dalam masa 5 tahun akan datang lagi, dia akan semakin berubahlah. Baik. Jadi kalau anda juga mungkin tak berpuas hati dengan apa yang didengar malam ini, tak cukup lagi, boleh datang sendiri ke Pavilion Selangor tadi, di MAHA 2022 untuk mendengar sendiri daripada Suhaidi pengalamannya bagaimana memulakan perniagaan dan juga bagaimana untuk sustain dalam perniagaan ini. Dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Suhaidi kerana sudi bersama dengan Darah Muda pada malam ini. Diharapkan anda di luar sana mendapat banyak input dan juga mungkin boleh menimbulkan keberanian dalam diri ini untuk mencuba sesuatu yang baru, dan siapa tahu ia mungkin akan memberikan keuntungan yang lebih berbanding dengan apa yang anda lakukan sekarang. Baik, sehingga kita bertemu lagi dalam edisi Darah Muda yang akan datang. Saya Dia Muhammad Jais, jumpa lagi.